Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kelapangan anda untuk menonton Sembang Seram. Rancangan ini bertujuan untuk hiburan semata-mata. Ambil yang baik sebagai teladan dan yang buruk sebagai sempadan. Selamat menonton Sembang Seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke rancangan Sembang Seram untuk episod yang kedua, Terang Bulan. Ada sesuatu yang menghantui. Cerita pertama malam ini bertajuk Pocong. Entah kenapa, malam tu, Mariana sukar melelapkan matanya. Jam di dinding menunjukkan tepat pukul 12 malam. Mariana mencapai majalah, lalu membeliknya satu persatu. 20 minit kemudian, Mariana terus hanyut di buai mimpi malam itu. Tepat jam 6 pagi, Mariana bangkit dari tidur. Dia segera ke bilik mandi. Selesai mandi, dia terus mengambil wudhu air semayang dan menunaikan solat subuh. Nyata, Mariana seorang gadis yang boleh dikatakan agak rajin menunaikan solat, kerana itu adalah pesan ibunya di kampung. Sudah masuk tahun kedua, Mariana tinggal di asrama, salah sebuah pusat pengajian tinggi di Selangor. Mariana mengambil jurusan undang-undang dan bercita-cita menjadi seorang peguam yang berjaya. Mariana amat berharap cita-citanya menjadi kenyataan. Kawan sebilik Mariana, Zila, yang berasal dari Kuala Terengganu, juga mengambil jurusan yang sama dengannya. Boleh dikatakan, mereka berdua berkawan rapat sejak awal kemasukan mereka di IPT dahulu. Sehingga kini, mereka berdua tidak pernah hilang dari pandangan. Mariana dan Zila ditempatkan di bilik tingkat 4 asrama yang menghadap ke arah padang dan hutan. Tetapi, Mariana tidak fikir pemandangan itu menyeramkan. Bahkan, Mariana juga tidak pernah memikirkan kisah-kisah aneh yang menakutkan. Biarpun sebelum ini, dia pernah mendengar ada beberapa orang penghuni asrama itu menceritakan kisah ternampak hantu bungkus serba putih yang dipanggil pocong. Bila ada orang bercerita kepadanya, Mariana hanya memekakkan telinganya saja. Semua itu karut belaka baginya. Mariana tidak percaya adanya hantu pocong atau sebagainya. Tetapi dia percaya bahawa alam gaib itu memang ada. Mariana berpendirian demikian kerana tidak mahu membuang masa dengan mengingatkan kisah yang dianggap karut itu. Sepanjang berada di IPT tersebut, Mariana dan Zila serta pelajar yang lain begitu sibuk dengan pengajian masing-masing. Mariana tidak pernah ponteng kelas pengajiannya, tidak seperti Zila yang tidak pernah datang ke kelas langsung. Mariana lah yang menjadi mangsa Zila. Segala kertas kerja Mariana akan dipinjam oleh Zila. Mariana cukup faham dengan sikap Zila itu. Cuti semester kedua, Mariana dan Zila mengambil keputusan untuk tidak pulang ke kampung.
Alasan mereka ingin menyiapkan kertas kerja yang diberikan oleh pensyarah. Di samping itu, mereka juga ingin menghabiskan masa cuti bersama-sama kawan lain untuk meninjau-ninjau di Kota Raya Kuala Lumpur. Ada satu malam, di bilik asrama tempat penginapan Mariana dan Zila, hanya tinggal mereka berdua dan 4 yang lain. Tetapi 4 yang lain tinggal sebilik dengan mereka mengambil keputusan untuk balik ke kampung. Mariana pula sudah menghubungi keluarganya di kampung dan memaklumkan bahawa dia tidak balik pada cuti kali ini untuk menyiapkan kertas kerja. Malam itu, sekali lagi Mariana tidak dapat melelapkan matanya. Dia memandang ke arah Zila yang sudah lama dibuai mimpi. Di bilik tidur itu hanya tinggal mereka berempat. Yang lain sudah tidur. Mariana tidur di tingkat atas katil kedua. Di sebelah katilnya terdapat jaring yang boleh dipandang ke arah luar bilik. Sementara mencari masa untuk berehat dan tertidur, dalam dia termenung. Tiba-tiba, dia mengereng tubuhnya dan menghadap ke arah jaring. Dari arah jaring itu, dia dapat melihat padang bola dan kawasan yang masih belum diteroka oleh mana-mana orang untuk dibuat projek pembangunan perumahan atau sekurang-kurangnya kompleks membeli belah. Kawasan itu memang kawasan hutan yang ada di kawasan itu. Pemandangan larut malam itu hanya diterangi cahaya bulan. Mariana memandang sekeliling padang bola. Sesekali dia menoleh jam di tangannya yang sudah pun pukul 1.30 pagi. Tapi, matanya masih galak menoleh ke arah luar. Dia pun tidak kenapa begitu sukar untuk dia melelapkan mata. Sedang matanya memandang ke arah luar, tiba-tiba Mariana ternampak satu makhluk berbungkus serba putih memandang tepat ke arahnya. Terus, bulu ramanya berdiri, jantungnya mula berdegup kencang. Apa benda tu? Katanya perlahan. Benda itu terus merapat ke arah jaring dan terlihatlah sebentuk wajah yang hitam. Ulat-ulat keluar dari setiap rongga dan matanya. Makhluk itu seperti membuka mulut memohon sesuatu, seperti meminta agar bungkusannya itu dibuka. Mariana segera menarik selimut dan menyelimuti seluruh badannya. Tak sanggup dia melihat makhluk berbungkus putih yang dipanggil pocong itu berada di depan matanya. Tubuhnya menggigil. Tiba-tiba, Mariana terasa kain selimutnya ditarik. Mariana menarik perlahan-lahan. Dia terus berlawan tarik menarik kain selimutnya. Dan ketika itu juga, Mariana terasa tangannya tertarik kain lain. Bukan selimutnya. Agak kasar, licin seperti kain kapan. Seketika, bau yang amat busuk menusuk ke lubang hidungnya. Tetapi, dia tidak berani untuk menoleh ke belakang.
Keadaan itu berterusan selama beberapa ketika sehinggalah bau busuk dan pocong itu hilang tiba-tiba. Bila merasakan selimutnya sudah tidak ditarik lagi, Mariana segera turun dari tempat tidurnya dan tidur di sebelah Zila. Dia akhirnya terlelap di sisi Zila. Keesokan harinya, Mariana menceritakan apa yang dilaluinya malam semalam kepada Zila dan seorang kawannya. Zila hanya tersenyum dan menyindir kerana dia tidak percaya kepada cerita adanya pocong sebagaimana yang diceritakan orang sebelum ini. Adakah Zila pula yang akan menemui pocong di asrama universiti itu? Ada sesuatu di sebalik terang bulan. Sembang seram kembali selepas ini dalam Hello Sembang Seram. Selamat kembali. Sembang Seram akan berkongsikan anda satu lagi pengisiannya, iaitu menghubungi sendiri mereka-mereka yang pernah melalui pengalaman seram dan akan dikongsikan kepada anda. Seketika di talian. Assalamualaikum, Muhammad Fadil. Salam. Baiklah, hari ini kabarnya ada sesuatu yang hendak dikongsikan dengan para penonton kita. Kabarnya berkait dengan penumpang yang tak diundang. Betul. Benda Kalau ni boleh. berlaku pada hari Jumaat. Jumaat baru ni, dalam sekitar lebih kurang pukul 9 lah, awal lagi. Kebetulan saya pergi ke Spring Hill hantar COD barang. So masa pergi Spring Hill tu saya ikut jalan highway, turun ke Spring Hill dan berpatah balik ikut jalan sebab nak masuk patah highway nak kena ke Lukut. So saya ambil patah jalan lama. Masa tu tak ada apa lah pun, kan kita tak syak apa-apa, bau masa dalam pukul 10.30 pun. Masih awal lagi. Apakah masih awal lagi. So apa yang terjadi adalah saya ni jarang mokok dalam kereta. Okey. Nampak so, tu. Kebetulan lepas kebetulan tu pula hari tu tengah drive hisap rokok. Ambil angin luar lah. Tengah drive, ambil angin luar, buka tingkap apa semua. So dalam perjalanan tu sampai ke dah lepas lah simpang nak ke Senayan tu. Tu ke Sekolah Tamil tu. Saya tingkap tu taklah besar sangat, saya buka sebenarnya. Kecil je lah. Lepas tu kecil je lah, tapi nak bagi asap tu keluar je. Kan? So tiba-tiba siapa yang putung rokok tu boleh patah. Putung rokok boleh patah? Putung rokok tu bara. Macam tu patah, saya berhenti dekat sekolah tu. Macam ada angin yang kuat lah. Tak juga, tapi dia boleh patah. Macam dia punya bara tu patah. So saya berhenti kat sekolah tu. Okey. Saya berhenti kat sekolah Tamil tu. Saya keluar, saya tengok balik dekat kereta, cek balik bawah kereta, tak ada, takut terbakar. Ya. Itu betul. Cerita dia, takut terbakar. Takut bara dia tu kan. Takut bara terbakar. Bila rokok tu ada lebih tu, saya pun sambung lah. Bila sambung, saya masuk kereta balik, saya jalan, tengok dah ada di belakang. Dah ada penumpang yang tak diundang. Saya jalan dah sampai dekat Taman Kelab Tengku kot, lebih kurang. Saya tengok ada bayangan di belakang. Alamak. Bayangan Bayangan di belakang bayangan saya yang bagaimana ni bang?
tak nampak muka, tak ada apa, semua rambut dia panjang sampai ke, saya nampak lah, saya tengok belakang, dia punya rambut tu sampai ke tempat duduk tu. Wah. Dan saya sempat ambil gambar sikit. Saya tak berani nak toleh. Saya berani toleh kan mungkin saya terbabas ke apa, tapi masa itulah keadaan saya dah mula dah menggigil dengan apa, gambar tu tak cantik sangat sebenarnya. So saya ada tengok gambar tu bang. Nanti kita akan kongsikan dengan penonton-penonton kita. So apa yang jadi ada dalam kereta tu macam-macam ada. Macam ada. Bau dia. Bau dia masa tu macam mana bang? Bau dia macam mana? Bau dia tak bau sangat lah. Ya, masa dia dah keluar tu ada bau. Dia dah keluar tu ada bau. Masa dalam kereta tu dia tak ada bau. Tak ada bau. Wah. Tapi masa dalam kereta dia tak buat apa-apa ke untuk mengganggu abang ke ataupun bercakap? Oh ada. Wah, saya nak keluar set kereta, saya tengok dah ada orang belakang. Wah. Dah ada penumpang di belakang. Allah, saya cakap dalam kereta. Memang kereta masa tu pukul 10.30, jalan mau tu memang kurang. Betul. Jalan tu memang sunyi dan gelap. Saya pernah lalu jalan dan tu. Gelap. Tapi kat simpang sekolah tu ada lampu. Tapi area situ memang tak ada kereta. Pada ketika itu memang tak ada kereta. Saya memang kena tu masa nampak benda tu, saya dah gigil lah. Okey. Masa dia masuk memang kereta abang tu, pintu dibuka sendiri ke ataupun tiba-tiba dah ada kat dalam? Tak ada. Tiba-tiba dah ada dalam. Alamak. Ada satu lembaga yang saya tak pasti apa dia. Dan sebab bau pun tak ada, apa pun tak ada. Bagaimana bentuk dia bang? Bentuk dia tu macam mana? Bentuk dia, rambut dia panjang ke bawah. Tak boleh nak imagine macam mana. Rambut panjang sampai ke bawah, sampai ke seat tempat duduk. Baik. Dia duduk di mana dalam kereta abang masa tu? Di tengah-tengah bahagian belakang. Alamak. Sudah pasti abang nampak melalui cermin belakang tu bang? Ya, confirm nampak. That's why saya ada ambil gambar. Saya tak berani tengok belakang sebenarnya. Saya tengok gambar, saya ambil gambar, saya nampakkan gambar tu sikit je. Macam mana perasaan masa nampak? Perasaan jangan cakap lah kan. Kalau tak apa, tak iman tak kuat kan, saya terkencing kat situ pun ada. Sebab nak sampaikan daripada sekolah tu ke Taman Kelab Tengku tu jauh tau. Jauh juga, betul. Wah, berapa corner you nak jumpa kat situ. You dengan tambah jalan tu nak sampai ke situ gelap-gelap juga. Taman Kelab tu kalau kita nak minta tolong pun rasanya, saya rasa macam 1 jam kot. Betul. Yalah, dengan suasana tu kan. Jam. Saya rasa kenapa lambat sampai. Baik. Sewaktu abang memandu sekarang ni, abang dah ada seorang penumpang bisu kat belakang dengan rambut panjang. Pandang abang tengah memandu. Apa yang abang dengar lagi? Atau ada suara-suara? Suara tak ada lah. Semua tu cakap dia penumpang bisu. Dia ni, dia tarik cushion saya tu. Cushion tu dia tarik. Sebab dia duduk tengah-tengah, dia tarik cushion tu. Dia tarik cushion tu, terasa lah cushion kita belah tengah tu macam kena tarik tu. Macam bergerak. Macam bergerak. Macam bergerak. So saya cakap, Allah jangan tengkuk aku sudah. Kan, tu yang rasa macam tu. Tapi lagi fizikal lain dia tak usik. Cuma angin tu saya dah, masa tu angin luar ada, tapi angin daripada belakang pun ada. Telinga saya sebelah kiri. Mungkin dia nak cakap sesuatu dekat telinga saya tak pastilah. Tapi dia adalah angin tu yang kena kat telinga saya. Menandakan bahawa ada makhluk lain yang menumpang kereta abang malam tu. Ya, malam tu memang dia ni lah. Dia kacau kat situ lah. Tu saya kata dia ni bila dia cakap dia tak mention apa-apa. Tak ada suara macam dia tak ada suara apa semua, tak ada. Dia tak ada suara. Cuma bila dah sampai di simpang kayu area, saya berhenti dekat balai polis tu. Sebelum saya sampai ada balai polis kan, tapi itu saya berhenti situ. Balai polis Mambau. Saya berhenti boleh Mambau. Saya berhenti kat situ dan saya cari kursi apa semua. Masa tu dia dah tak ada. Dia tak ada. Masa tu ada bau sikit, bau macam setanggi lah.
Ditinggalkan bau. Dia tinggalkan bau. Tapi dalam kereta tak ada. Tapi area tu ada bau setanggi. Saya tak nak bawa dia jauh. Saya berhenti sampai situ sebab saya nak masuk Semandul. Macam mana abang tahu dia nak turun ke situ ataupun dia tiba-tiba hilang je kat situ? Saya memang nak biasanya benda-benda macam ni dia akan ikut kita sampai ke rumah. Okey. So betul. Saya pengalaman saya sebenarnya pengalaman ada lah bercerita. Jangan bawa balik lah. Kalau takut macam mana pun kita tinggalkan, berhentikan kat mana. Berhenti 2-3 tempat baru sampai rumah. Rumah pun tak boleh masuk dulu. Saya masuk sebenarnya, saya memang dalam keadaan takut. Saya duduk kat rumah, luar rumah sampai 2 pagi saya masuk rumah. Tapi berani lagi nak duduk luar rumah bang sebab saya nak pastikan dia tak ikut tadi. Takkan kena ganggu anak-anak kita semua kan. Kita tak takut. Benda-benda macam ni kita tak nampak. Bila tak nampak, kita seorang yang nampak. Kan, kita tak nak takutkan orang lain. Betul. Saya sebenarnya memang benda tu memang kalau iman saya tak kuat, saya rasa situ saya rasa pingsan kot. Iyalah, betul lah tu. Depan sekolah itu saya pingsan. Tapi saya nampak bila mata tak nampak, rambut saja dia tak bunyi. Tapi dia menggerak-gerakkan seat abang tu cushion. Seat dia macam dia tarik-tarik depan kan. Macam tak tahu apa maksud dia nak suruh kita jalan ke apa ke, tak pasti. Tapi dia tarik seat tu terasa. Tapi memang abang tak nampak wajah dia macam mana apa semua. Memang tak nampak. Baiklah. Memang tak nampak. Kita nak kongsikan dengan penonton kita gambar yang abang tangkap sewaktu abang memandu dan ada seorang penumpang bisu di belakang. Kita kongsikan dengan penonton kita. Okay, right. Jadi kalau kita tengok ini gambar ni bang nampak daripada cermin kereta pandang belakang abang ni ada macam satu lembaga hitam tak nampak apa-apa ni, macam rambut panjang. Memang tak nampak rambut panjang. Yang kita merah tak nampak ni apa-apa. Saya tak berani ambil direct. Kalau saya ambil direct takut yelah, dia macam marah pula kan, terperanjat ke apa ke kan? Takut ataupun muka dia tu boleh buat kita terkejut bang. Saya ambil cara curi gambar tu sebenarnya. Sebenarnya macam tu. Benda tu pun tak ada flash sebenarnya sebab tu gelap. So nampak bayang ni kan. Kalau saya ambil direct, saya rasa saya pun pengsan gitu. Masa abang tumpangkan dia dalam perjalanan yang jauh tu, apa yang abang fikirkan masa tu bang? Nak fikir macam mana? Fikirkan bila nak sampai lah. Nak pasang ayat suci Al-Quran pun masa tu tak tercapai ya? Tak terbaca. Jangan cakap. Dia punya rasa takut tu sampai tak tahu nak buat apa bang Tak tahu nak buat apa. Kan? Tak terbaca kau, benda tu dah dekat belakang, dah pegang kau punya seat. Nak baca macam mana? Yalah. Sampai kau ingat Allah dia, Allah macam tu je. Kau nak baca ayat kursi ni, kau nak baca Fatihah ni memang tak dan. Kau nak setkan dekat radio tu, kita nak setkan ayat Al-Quran dekat phone, memang tak dan masa tu. Kaku dia macam kau nak tengok skrin kau nak apa, memang tak boleh. Kau cuma kita nak tahu bila nak sampai Taman Kelab Tengku, bila nak sampai Kelantan. Jarak dia kan jauh sangat, dalam lebih kurang 2 km je. Tapi terasa jauh perjalanan tu terasa jauh perjalanan. Aduh. Cuak saya rasa. Itulah kali. Tapi waktu tu taklah malam, dalam pukul 10.30. Dia ni bukan, orang kata biasanya benda-benda kejadian ni biasa orang kata belah malam, lewat-lewat malam lewat-lewat malam kan. Tapi dia ni kau awal kan. Tu kebetulan saya lalu, dia pun lalu kan? Okeylah. Pada pandangan abang sendirilah kan, menerusi pengalaman abang sendiri, abang rasa makhluk apa yang menumpang kereta abang tu? Saya rasa yang tu India ni. Sebab setanggi kan. India punya. Dia tak
Dia tak, biasanya Melayu ni dia kacau, India ni dia kurang kacau. Dia saya nampak kat situ lah. Sebab area situ kan sebelah kubu Cina tu ada kebun India tu rasa. Kan, sebelah kebun Cina, sebelum sampai kebun Cina daripada tu kan ada kebun India. Kan, saya kena perasan dekat simpang antara Senayan ke sekolah Tamil tu pasal saya berhenti situ. Masuk kereta memang dia ada di belakang. Allahuakbar. Nak keluar tak boleh bang. Memang kalau kita dapat bayangkan, kalau nak keluar kereta tak ada, kau nak minta tolong siapa? Yelah, walaupun 10.30 tak ada kereta pada hari tu, memang tak ada kereta pula. Kebetulan tak ada banyak kereta hari tu tak ada banyak kereta lalu pada ketika tu. Betul-betul saya sebiji je. Macam benda tu dah planning pula, benda tu nak terjadi tu. Allah Allah. Mana kereta lori pun tak ada, motor pun tak ada. Lepas pada kejadian tu, abang sampai kat rumah, abang tak masuk rumah. Okey, abang duduk kat luar. Abang tak ada rasa macam demam ke apa ke selepas kejadian? Tak ada. Tak ada. Saya balik, biasanya kita macam rumah saya ni memang ada air zam-zam. Saya ambil lah 2-3 sudu minum itulah. Saya ambil air zam-zam. So saya balik mandi dulu. Saya tak campur apa semua, saya mandi bilik bawah apa semua, saya ambil air zam-zam kat dapur, saya minum, baru atas. Macam tu lah. Tapi benda-benda macam tu ialah kita tak sangka. Awal sangat dalam proses tengah, memang tak sangka lah. Siapa sangka pun memang terjumpa, memang cuak juga. Yalah. Di luar jangkaan masa memang, tu bang. Luar jangkaan masa. Penumpang yang di situ ni, kalau dia mengilai, tak tahulah saya lagi tak tahulah saya nak apa kan. Kalau dia mengilai, dia usik lagi dalam cara percakapan kan, saya rasa ada yang pengsan. Kalau saya pun saya pengsan situ lagi juga. Merambah rencah seram dalam cerita kita bang. Sebab kalau dia usik cara fizikal, dia usik saja. Kan, dia tak usik cara bercakap, voice apa dia cakap. Kalau dia cakap macam tu, saya rasa dia cuma penumpang bisu yang duduk diam di belakang dengan rambut panjang sampai ke bawah dan menggegarkan seat menandakan bahawa awak sedang menumpangkan saya. Sila tinggalkan saya di kawasan ini. Saya terlupa kubur saya di mana. Terima kasih Abang Fadil. Ingat tuan-tuan, ada sesuatu yang menghantui di sebalik terang bulan. Jika anda ada kisah-kisah seram untuk kami kongsikan, WhatsApp ke nombor 011 2080 134. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ingat, ada sesuatu yang menghantui dalam terang bulan.